Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi al-alim al-alam Syahban Daud bin Syahban Abdullah bin Syahban Idris al-Fatani, wa ila ruhi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i, wa ila ruhi Abu Hasan bin Ismail al-Ash'ari, wa ila ruhi Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in, thumma ila arwahi amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Baik, muka surat 119. Semula sikit lagi, awal sikit, 118. Kelebihan adil. Tajuk kelebihan adil. Mungkin bab tajuk malam ni dan minggu yang lepas, bab raja sahaja, ataupun dikenal lagi sebagai bab pemimpin, senang kata. Baik. Ketahuilah bahawa keadilan raja itu mewajibkan kita mengasihinya dan kezalimannya mewajibkan kita berpisah daripadanya. Sebaik-baik zaman itu adalah zaman raja yang adil. Nabi SAW maksudnya bahawasanya sehari amalan imam pemimpin yang adil itu adalah lebih baik daripada 100 tahun amalan seorang abid di sisi ahlinya. Jadi maksud kat sini, jika pemimpin yang adil lebih baik dia punya amalan tu daripada seorang abid. Abid ni ialah seorang ahli ibadah, ahli ibadah, lebih baik kat situ. Dan sabda Nabi SAW, keadilan imam sesaat adalah lebih berkebajikan daripada 60 tahun. Bila cakap imam ni ialah pemimpin. Yang kita faham imam ialah selalu imam dekat mana? Dekat dalam solat saja kan. Imam ni dalam perkataan bahasa Arab, imamah depan, pemimpin. Mana dia pemimpin? Duduk dekat belakang kan, masih duduk depan. Dan lagi doa imam yang adil tidak akan ditolak. Baik. Satu cerita daripada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Khalifah Umar bin Al-Khattab ni? Iaitu Khalifah Ar-Rasyidin yang keberapa? Yang kedua. Beliau berkata kepada Ka'ab, khabarkanlah kepadaku
tentang syurga jannah adin. Beliau berkata, wahai Amirul Mukminin. Kalau bahasa Arab sebut Amir, Amirul Mukminin. Tiada sesiapa yang mendudukinya melainkan Nabi. Dalam syurga tu adin tu, yang diduduki oleh siapa ni? Nabi. Siddiq. Siddiq ni apa maksud? Orang yang membenarkan, membenarkan. Iaitu siapa lagi? Syahid, atau imam yang adil, iaitu pemimpin yang adil. Kata Umar, aku bukan Nabi. Umar ni kata dia, aku ni bukan Nabi, cuma aku membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku bukan imam yang adil. Dia seorang yang tawaduk, seorang yang tawaduk. Begitu. Cuma aku berharap aku tidak zalim dari segi syahid, di manalah bagiku dengannya. Syahid tu maksudnya saksi, kesaksian. Syahid ni asal daripada perkataan syahadah, saksi. Yang selalu kita bersyahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, aku bersaksi. Kalau syahid, maksud kat sini ada makhluk yang menyaksikan. Begitu juga dengan orang yang mati syahid, sebelum nyawa dia ditarik oleh malaikat maut, malaikat rahmat, di antaranya akan mengembangkan sayap dia, dan dia akan melihat, dan dia bagi lihat kepada orang yang mati syahid ni tempat dekat mana. Dia kembangkan sayap dia, kemudian orang yang nak mati syahid ni dia tengok kat mana tempat dia. Tempat kau ni syurga, perjalanan dia dekat alam kubur bagaimana. Jadi bila dia dah lihat tempat dia laluan kat mana lepasnya alam barzakh, maka muka dia tersenyum. Orang yang mati syahid ni muka dia tersenyum, lalu malaikat maut terus tarik nyawa dia. Itu dinamakan mati syahid. Siapa yang menyaksikan ni? Para malaikat, yang menyaksikan. Dia ni betul-betul mati syahid di jannah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala ikhlas dalam perjuangan, kerana Allah Taala. Itu dinamakan syahid. Baik. Kata Al-Hasan Al-Basri, Allah menjadikan siddiq dan syahid bagi yang menghukum dengan adil. Allah menjadikan siddiq, maksud kat sini orang yang selalu membenarkan agama Islam, apa yang disampaikan oleh para ulama. Contohnya paling senang, tak semayang dikira hukum berdosa. Jadi siapa tak terima mengenai dengan solat, siapa tak solat dihukum berdosa besar. Ada orang tak boleh terima, mana boleh, aku tertinggal satu je tak akan berdosa besar, dia tak terima dengan hukum Allah. Padahal Nabi dah bagi tahu, bab solat ni memang paling penting sekali. Kerana ketika kita dibangkitkan, Allah akan tanya, iaitu bab solat. Kalau solat kita lalai, tak buat, maka tak akan lepas semuanya, walaupun kita banyak sedekah, kan? Kalau solat habis, tak buat, jadi sedekah-sedekah ni nak kira bagaimana ni? Tak lepas. Yang penting solat jangan tinggal. Apapun, dalam keadaan sekalipun, dalam sibuk, sakit, bagaimanapun, solat jangan tinggal. Bila solat tinggal, di dalam keluarga, Allah cabutkan keberkatan dalam keluarga sebenarnya. Itu sebab kadang-kadang ada bergaduh, kan, laki bini, anak puan hajau dengan mak bapak. Pasal apa? Ibu bapa tak jaga solat, tak didik anak dengan solat. Solat paling utama. Hantar anak pergi mengaji. Kalau anak tak pandai mengaji, bagaimana nak baca surah-surah ataupun surah Al-Fatihah dengan betul di dalam solat? Kerana dalam solat, bacaan Al-Fatihah wajib baca, dan fasih, mesti baca dengan betul. Ada yang baca ghairil
ghairul, macam-macam contohlah. Ihdinas siratal mustaqim, dia menguncungkan huruf sod tu, sedangkan tu adalah huruf sin. Bagaimana sebutan makhraj dia, itu semua kena tahu, kita belajar. Walaupun kita dah berusia, tak semestinya kita tak perlu mengaji. Kena mengaji, perlu mengaji. Baik. Iskandar Zulkarnain bertanya kepada hukama. Hukam. Jadi hukama ni asal daripada perkataan hakim. Itu sebab hakim ni dalam bahasa Melayu ni ialah bijaksana. Kalau dia nak selesaikan apa-apa perkara, mesti orang yang bijaksana. Hakim cakap Arab, bahasa Melayu ni ialah bijaksana. Kalau hukama ialah kata jamak daripada perkataan mufrad, iaitu hakim. Mufrad tu maksud single lah, perkataan yang single. Bijaksana. Kalau hukama, orang bijak pandai, maksud ramai lah. Orang yang bijak pandai ataupun cendekiawan, itu dinamakan hukama. Hukama ni cakap Arab. Baik. Macam ulama, ulama asal daripada perkataan alama. Alim, maksudnya tahu. Kalau ulama, banyak perkara dalam agama ni semua dia tahu. Ulama, dijamak. Macam kita ni belum alim lagi, termasuk saya belum alim lagi, baru dikira talibul ilmi, baru belajar peringkat lagi, kan? Masih belajar lagi. Bila kita rasa diri kita ni dah banyak ilmu, mulalah kita ada perasaan dia betul, dia seorang je betul, kan? Dia tegur imam pun tak betul bacaan. Bila suruh jadi imam, dia tak nak. Macam mana? Okay, baik. Siapa Iskandar Zulkarnain? Baik, kita tengok dia punya nota kaki dia. Pendapat-pendapat para pentafsir dan ahli sejarah cenderung kepada tanda-tanda umum, sama ada secara isyarat atau terangan. Pendapat bahawa Iskandar itu Zulkarnain dari sudut kurang disanggah. Dan di antara pendapat yang menyokongnya, kata Ibnu Al-Kindi, Iskandar ialah Zulkarnain. Pendapat Ibnu Al-Kindi, dia kata Iskandar ni ialah Zulkarnain. Dan kata Imam Sayyuti, situ tak tahu imam, saya sebutkan imam, semua tahu nanti. Kata Imam Sayyuti tentang Zulkarnain, namanya Iskandar. Dan Ibnu Al-Athir menyebutnya dengan nama Iskandar Zulkarnain. Di banyak pendapat, banyak pentafsir. Yang demikian disokong pula oleh At-Tabari dan Al-Mas'udi, Al-Qurtubi, Al-Yaqubi, Al-Samakashari, Ibnu Abdul Hakam, Ibnu Zawlat dan lain-lainnya. Dia menyokong iaitu Iskandar, nama sebenarnya siapa? Iskandar Zulkarnain. Baik. Manakala pendapat pentafsir iaitu Ibnu Abbas berpendapat Iskandar bukan Zulkarnain. Pendapat Ibnu Abbas. Yang tadi pendapat tadi itu, yang atas tadi itu, Iskandar ialah sebenarnya nama penuhnya Iskandar Zulkarnain. Ini pendapat yang atas tadi itu. Manakala pendapat Ibnu Abbas, dia berpendapat Iskandar bukan Zulkarnain. Kata Zulkarnain adalah dari keturunan Himyar. Dia bukan dekat Arab Saudi tau. Bukan Arab Tulim betul, macam Israel, dia bukan orang Arab. Faham? Dia bukan orang Arab. Baik. Iaitu Himyar itu dari keturunan, iaitu Sab'ab As-Sab bin Zimuraid, yang Allah tempatkannya di bumi oleh kekuasaan sehingga dapat memerintah antara dua matahari, timur dan barat. Kenapa dicakapkan dua tanduk ni? Matahari terbenam. Itu dinamakan tanduk.
Dan kepala bumi utara dan membina tembok menyekat Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan Iskandar seorang lelaki yang soleh, bangsa Rom yang bijaksana, membina menara di Laut Afrika, memerintah Rom. Ini pendapat Ibnu Abbas. Baik. Kemudian dan ditanya Ka'ab al-Ahbar tentang Zulkarnain, maka dia berkata, yang betul di sisi kami dari ulama kami dan orang-orang dahulu, dia dari Himyar, iaitu As-Sab bin Zimuraid, dan Iskandar adalah lelaki dari Yunan, dari anak Aisyu bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Masuk kat sini turunan Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ishaq punya anak Aisyu. Aisyu bin Nabi Ishaq dan bin Nabi Ibrahim Al-Khalil. Dan orang-orang Iskandar telah menemui Al-Masih bin Maryam, antaranya Jalinus dan Aritotalis. Ini biasa bahasa Rom dia. Dekat-dekat mana ni terjadinya Allahumma salli Ashabul Kahfi kat mana ni? Lupa, kat Jordan. Biasa bahasa-bahasa tu dia nama-nama dia ada guna perkataan Aristotelis, Myrimius, Julius, ada S ke ujung dia tu. Tu belah-belah sana. Setengah, itu nanti ada cerita dia. Baik. Kemudian Iskandar Zulkarnain bertanya kepada hukama warga kota Babil, Babylon lah. Suatu kota dekat Sungai Furat, di Iraq. Apakah yang lebih baik pada kamu, berani atau adil? Mana satu lebih baik? Jawab mereka, apabila dipakaikan kepada kami keadilan, maka tidak perlu lagi kepada keberanian. Sebahagian daripada pegawai Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyampaikan surat mengadu kepadanya tentang kemusnahan negeri dan memohon peruntukan harta untuk membaikinya. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz membalas surat itu dengan berkata, adapun suratmu itu telah aku fahami, maka apabila engkau membaca suratku ini, hendaklah kamu baiki negeri kamu dengan adil dulu. Sebelum aku nak bagi harta, nak bagi peruntukan, nak baiki negeri kamu ni, kena baiki secara dalaman dulu. Iaitu apa? Dengan adil, dan engkau bersihkannya daripada segala jenis kezaliman. Banyak kezaliman dia buat. Sesungguhnya dialah pembaik negeri kamu. Disuat dulu. Wassalam terus. Siapa ni Umar? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa dia ni sebenarnya? Bukan Umar Al-Khattab tau. Siapa dia ni? Iaitu cicit kepada khalifah yang kedua, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Cicit. Cicit. Umar bin Abdul Aziz ni adalah cicit kepada Umar bin Al-Khattab. Cicit. Jadi pada suatu hari Umar ni, Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia jadi khalifah. Dia suka merayau-rayau, muka pergi shopping, muka pergi bazar. Dia merayau, nak tahu keadaan sebenar rakyat dia. Apa yang terjadi sebenarnya? Adakah orang miskin? Ada tak orang miskin? Orang yang mencuri? Orang tak kenal sangat. Khalifah ni, dia satu, semua gubernur semua bawa dia. Macam contoh lah, Agung, bawa Agung, Sultan, Agung, YDP dia, semua bawa dia. Kat situ. Baik. Khalifah ni, dia punya jawatan sangat besar. Sampai negara lain pun dia takluk. Bawah dia semua gubernur. Bawah dia semua gubernur. Atas dia khalifah, iaitu Umar bin Al-Khattab. Baik. Jadi pada suatu hari dia terdengar perbualan, iaitu seorang gadis dan ibu dia.
berniaga ni. Sayyidina Umar ni dia round, dia tengok dekat pasar dan sebagainya, dia terdengar satu perbualan, yang mana perbualan tersebut ibu dia suruh anak gadis ni tambahkan susu supaya air ke atau makanan tu, biasa air lah, nampak banyak. Nampak banyak. Jadi anak gadis ni melarang kepada ibu dia, dan dia bercakap dengan baik dan sihat kepada ibu dia, wahai ibu, sesungguhnya Sayyidina Umar melarang kita menipu dalam jual beli. Faham? Menipu dalam jual beli. Contohnya nak menjaga air apa ni? Air teh ais ke kan? Ais je lebih. Kan? Ais je lebih. Air ni sikit je. Kan? Tuang dalam air. Ais penuh. Air sikit je sebenarnya. Kalau keluarkan air teh ni sikit je. Ais memang penuh lagi. Faham? Sekali sedut dah habis. Kan? Baik. Itu contoh. Contoh. Jadi anak gadis ni dia kata Sayyidina Umar melarang kita menipu dalam jual beli. Menipu dalam jual beli. Jadi ibu dia pun berkata, Sayyidina Umar tak nampak. Tak apa, boleh je tambahkan susu ni, kan, supaya nampak banyak. Jadi anak gadis ni pun menjawab, memang betul Sayyidina Umar tak nampak, tetapi Tuhan Sayyidina Umar nampak. Terus Sayyidina Umar ni menangis. Dia menangis. Dia menangis. Dia dengar perbualan tu. Dia dengar perbualan. Bila dia dengar anak gadis dia bercakap tentang hukum Allah ni, jangan menipu. Faham? Jangan menipu. Dia kata apa? Tuhan Sayyidina Umar nampak apa yang kita lakukan. Okey. Jadi tu Sayyidina Umar ni menangis, dan dia balik rumah. Terus dia perintah kepada anak dia, Asim, kau pergi lamar. Bukan lamar, maksudnya kau pergi, aku nikahkan kau dengan ada seorang gadis menjual sekian-sekian. Jadi Asim ni anak kepada Sayyidina Umar ni taat kepada ayah dia, Asim. Dia taat. Kemudian Sayyidina Umar ni dilamar. Lamar anak gadis yang tadi tu, yang jujur dalam jual beli tadi. Dia lamar. Kemudian dilamar, berkahwinlah Asim ni dengan anak gadis tersebut. Maka dapatlah anak. Sebelum dapat anak tu, sebelum Asim dan anak gadis tersebut dapat anak, Sayyidina Umar ni ada berdoakan. Dia kata apa? Semoga keturunan kamu ni akan menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik. Jadi kalau datuk dapat menantu, apa sebagainya, kalau anak kahwin, doakan anak baik-baik. Doakan anak baik-baik. Ni tak ada. Baru lepas membaca doa, selesai dia nikah, terus buka rekod DJ. DJ bukan DJ yang lagunya nasyid, lagu rock, lagu Hindustan, calte, macam-macam. Baru lepas doa, macam mana nak berkat keturunan? Minta maaf kita cakap. Itu dah tak betul sebenarnya. Masa saya kahwin, tak ada pakai DJ. Siapa pernah datang masa majlis saya, majlis perkahwinan saya? Hanya datang kan? Ada DJ? Tak ada. Sunyi je. Ustaz Adi sepupu saya buat kasidah. Lepas kasidah tu habis dah. Tak ada DJ ni. Kita sebenarnya nak keberkatan dalam kehidupan. Ini tak ada siap ada DJ dengan menyanyi, atau ada joget lambak. Mana nak datang keberkatan dalam zuriat keturunan kita ni? Ni cakap juga. Habis buat lagi. Ustaz, ini pasal Ustaz, ni sekali-sekala Ustaz. Dalam semua hidup sekali je. Terpulang lah. Yang penting saya dah bagi nasihat. Bila saya cakap, saya buat. Dulu lah. Takkan nak buat lagi. Baik. Jadi Sayyidina Umar pun
doakan anak dia ni dan menantu ni supaya dapat keturunan zuriat yang baik dan supaya dikurniakan keturunan pemimpin yang baik. Jadi dapatlah Laila cucu kepada Saidina Umar. Faham? Jadi Laila ni berkahwin dengan Abdul Aziz. Berkahwin dengan Abdul Aziz. Faham tak? Dan dapatlah anak iaitu bernama Umar. Nama sebenarnya apa? Abu Ja'far Umar bin Abdul Aziz. Kita panggil Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nama sebenarnya apa? Abu Ja'far bin Abdul Aziz. Faham? Jelas. Itu senang kata Abdul Aziz ni Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni adalah cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kerana anak dia bernama Asim berkahwin dengan seorang gadis dan dapatlah anak dia yang bernama Laila, cucu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan Laila ni berkahwin dengan Abdul Aziz, keturunan gubernur dia di Mesir. Keturunan gubernur di Mesir. Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Marwan. Tak silap saya. Jadi kalau saya salah boleh betulkan saya nanti. Salah silap. Iaitu Umar bin Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Marwan. Tak silap saya. Keturunan gubernur di Mesir ketika itu. Jadi apabila kita dapat cucu, kita doa kan. Jadi bila nak tahnik tu, cucu tu, pergi jumpa alim, jumpa imam. Disebabkan apa? Tangan jari yang pertama ni suapkan. Suapkan apa? Bukan suap nasi. Suapkan apa? Sikit je ni. Buat apa? Kurma sikit je, rasa-rasa je. Patungan madu dengan air zam-zam. Sikit je, jangan kasih semua. Tersedak budak tu. Kan? Sikit dia rasa nak manis. Jadi bila terasa dekat langit tu dia cengkam, maksud budak ni tak pelat. Itu salah satunya dia nak tahu ilmu ni. Bila dia budak tu hisap dekat jari tu, jari tu dia cengkam, mana budak ni tak pelat, cakap tak pelat. Jumpa orang alim, jumpa ustaz. Ini tak ada. Jumpa orang yang main nombor ekor. Kan? Ada budak tak ni? Nak berusaha dengan betul. Jumpa orang alim, doa, minta doa. Kan? Jadi saya bila dapat anak, saya tahu bukan saya buat. Walaupun saya tu buat, saya jumpa guru saya. Saya jumpa guru saya, suruh buatkan tahnik. Bersusah payah saya nak jumpa guru. Semata-mata apa? Nak dapatkan keberkatan daripada guru saya, supaya anak saya ni jadi orang-orang yang berguna. Anak yang soleh dan soleha. Itu yang paling penting. Ni tak ada anak jadi anak yang mak saleh. Rambut dai sana, dai sini. Macam-macam. Jadi bila ada anak yang jadi macam tu, kita jangan sisihkan. Kita bimbing dia. Kalau ada anak yang dah maksudnya keluar daripada hidayah Allah SWT, kita bimbing dia. Kita jangan sisihkan anak tu. Tarik balik. Hantar dia ke masjid, ajak dia ke masjid, suruh dia pergi mengaji dan sebagainya. Jangan main tengking. Orang dah besar-besar, orang remaja ni kalau dah besar, budak-budak remaja dah besar ni, kalau tengking dia habis. Dia maki kita balik, dia wahjungan kita balik. Jadi kita mesti ada psikologi. Yang paling penting, bab agama untuk anak-anak mesti diajarkan. Kalau kita tak mampu, cari ustaz untuk mengajarkan kepada anak-anak kita ataupun kepada cucu-cucu kita. Kerana apa? Kalau Datuk kata dia tak berkaitan dengan saya, berkaitan. Pasal apa? Kalau cucu kalau dia pandai bab agama, dia jadi al-hafiz, hafal 30 juzuk, kita kat kubur nanti kita senang. Rantaian ni. Kita dah didik anak tak capai 30 juzuk, nak suara itu tak ada. Jadi kita didik cucu kita. Hafal 30 juzuk ataupun bab belajar bab agama ni.
InsyaAllah bila kita kat kubur kita senang. Disebabkan cucu kita ni, keturunan kita ni yang baik-baik. InsyaAllah. Baik. Kemudian kata Kisra, Raja Parsi, tiada kerajaan melainkan dengan tenteranya, tiada tentera melainkan dengan harta, tiada harta melainkan dengan negeri, tiada negeri melainkan dengan rakyat. Kalau rakyat tak ada, negeri pun tak ada. Kalau negeri tak ada, harta pun tak ada. Kalau harta pun tak ada, maka tentera pun tak ada. Apa yang kita nak bagi pada tentera kita? Baik. Dan tiada rakyat yang terpelihara melainkan dengan adil. Ini kata-kata Kisra, iaitu Raja Parsi. Baik. Kemudian surah 11 121, kasihani rakyat, melaksanakan, iaitu laksanakan hukum Allah dan ingatkan mati. Salah satunya hukum Allah, iaitu hukum hudud. Hukum hudud, hukum kisas, hukum diat, mesti dilaksanakan. Apa nak takut? Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang menciptakan manusia, sudah tentu Allah tahu bagaimana sifat manusia ni. Yang kita ni hamba Allah SWT yang hina sebenarnya. Kita tak tahu apa-apa pun. Kita ikut sahaja, iaitu apa yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam ayat Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW. Contoh, orang yang bunuh dengan sengaja, itu hukum apa tu? Kisas ke hudud? Kisas, kan? Kisas, bukan sos. Kisas. Baik. Kalau orang yang minum arak, kena sebat ke kena bunuh? Kena sebat. Apa kita nak takut? Kalau kita tak buat, tak perlu kita takut. Betul? Orang yang berzina kena rotan. Orang yang berzina dah berkahwin kena apa? Rejam sampai mati. Tadi baru cerita bab Umar Al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Umar pun ada. Ni tak tahu Umar bin apa ni. Baik, gurau jadi. Baik. Kemudian apa yang kita nak takut tentang hukum Allah ni? Kalau kita tak buat, apa kita nak takut? Contohnya dekat Mekah, kalau azan saja, terus dia tinggalkan kedai. Dia tak ada nak tutup ke apa, tak ada. Pasal apa? Semua takut kalau curi kena potong tangan. Mula-mula had, potong tangan kat sini dulu, tarik pergelangan tangan tu, tarik dulu. Dan nampak dia punya longgar dia sikit tu, baru potong. Kat situ hukum hudud tangan. Kalau nak curi pun takut kena potong tangan ni. Kita jangan menentang hukum Allah, sebab kita tak tahu hukum Allah ni bagaimana. Allah yang menciptakan hukum, sudah tentu Allah lebih mengetahui daripada kita. Jangan kita kata macam mana dia nak cari kerja nanti, kan? Jadi sebelum nak buat tu kena fikir dulu, kan? Itu bab hukum Allah SWT di dalam ayat Quran. Jadi kita, bila kita kata percaya kepada Al-Quran ataupun beriman kepada Al-Quran, jadi kita kena percaya 100% apa yang disampaikan di dalam ayat Quran. Kita kena percaya. Itu akidah kita. Berbalik kepada akidah. Kalau kita tak percaya hukum Allah, maksud kita tak percaya apa ni? Al-Quran. Faham? Okey. Contohlah, kita tak percaya hari kiamat. Maksudnya kita terkeluar daripada rukun iman, iaitu percaya kepada hari kiamat. Itu rukun iman. Ada orang tak percaya Nabi, tak percaya Nabi. Dia kata dia percaya Allah, tapi dia tak percaya Nabi. Bila tak percaya Nabi ni, maksudnya terbatal dia punya syahadah dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada sebagian zaman sekarang tak nak pakai hadis Nabi. Dia kata tak relevan. Tak relevan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sebelum dia wafat,
Dia dah bagi tahu, aku tinggalkan dua perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau dua ni dia tak ikut satu je. Kadang-kadang dalam Al-Quran tak ada. Jadi ditafsirkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi pegang dua ni. Kita pegang. Jangan tolak hadis Nabi Muhammad SAW. Bila kita belajar hadis, kita kena belajar dengan ahli hadis. Faham? Bila nak belajar hadis, kita kena belajar dengan ahli hadis. Jangan belajar hadis dari Google. Faham? Nak belajar hadis ni kena bertalaqi dengan guru. Bagaimana sanad dia, bagaimana riwayat dia. Faham? Isnad dia jaid, atau mamnu', atau hasan, sahih, dhaif. Itu semua kena tahu. Kita ni masih belajar lagi. Jangan kata kita dah tahu semua. Kan? Baik. Kata Syuraih bin Ubaid, tiada seorang pun raja dari Bani Israel, melainkan ada bersamanya seorang lelaki yang santun. Apabila dilihatnya raja sedang marah, dituliskan pada kertas, dan setiap kertas dikatakan, irhamil muslimin wa khaf al-maut wazkuril akhirah. Kasihanilah orang-orang muslimin dan takutilah mati dan ingatlah akhirat. Jadi raja ni dia pesan kepada menteri-menterinya, kalau aku marah, kau tuliskan 3 perkara. Surat. Jadi bila aku baca, aku marah pun akan reda. Marah akan reda. Jadi kalau suami marah, tulis surat. Kalau siapa-siapa marah, tulis surat. Boleh guna perkataan ni. Baik. Surat itu diberi satu demi satu sehingga hilang perasaan marah. Sesetengah raja terdahulu menulis surat pada 3 kertas dan berkata kepada menterinya, apabila engkau melihat aku marah, maka berikanlah kepadaku sekeping kertas itu, kemudian disusuli dengan yang lain. Apa dalam kertas ditulis? Dalam kertas yang pertama, innaka lasta bi ilahi wa innaka satamutu wa ta'udu ila turabi fayakulu ba'duka ba'dha. Sesungguhnya engkau bukanlah Tuhan, dan sesungguhnya engkau akan mati dan kembali kepada tanah, maka setengah kamu memakan setengah yang lain. Jadi apa maksud kat sini? Menteri dia bagi nasihat surat yang pertama. Apabila kita mati nanti, kita akan kembali kepada tanah. Dan setengah tu akan memakan kita nanti. Contohnya ulat. Jasad para nabi tak dimakan oleh ulat. Jasad kita ni mungkin akan dimakan. Itu sebab kita kena muliakan Al-Quran ketika kita hidup. Ketika hidup ni kena perbanyakkan Al-Quran, insya-Allah. Bila kita banyak baca Al-Quran, maka di alam barzah kita punya kubur ni bercahaya. Banyak baca Al-Quran. Lepas subuh tu ada waktu yang lain kita baca. Manfaatkan baca Al-Quran. Dan kertas yang kedua ditulis, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Jalankanlah hukuman di antara manusia itu dengan hukum Allah, kerana sesungguhnya yang demikian juga patut bagi mereka. Dan pada kertas ketiga ditulis, iqdi bainan nasi bihukmillahi fa innahu la yuslihuhum illa dhalik. Jalankanlah hukuman di antara manusia itu dengan hukum Allah, kerana sesungguhnya yang demikian juga patut bagi mereka. Dia menteri-menteri ini, kalau tengok raja dia marah, dia tulis surat. Jadi raja dia akan reda. Baik. Ada orang berkata, apabila raja atau pemimpin tidak memakmurkan rakyatnya dengan keinsafan, nescaya negerinya runtuh dengan sebab maksiat. Ni bila cakap raja, iaitu pemimpin. Jangan kita fikir pemimpin negeri, ketua menteri, menteri besar dan sebagainya. Pemimpin dalam keluarga ni kita kena fikir dulu ni. Pemimpin dalam keluarga. Kita mesti bagi nasihat kepada ahli keluarga kita. Sesungguhnya mati itu benar. Solat itu menjadi keutamaan kita, wajib kita laksanakan. Mesti kita bagi nasihat pada ahli keluarga kita.
Baik, kemudian seorang Yahudi datang kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Saya sebut tadi apa tadi? Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Marwan. Umar bin apa? Tak tahu. Baik. Hai Amir, singkatan. Kalau disambungkan dengan alif lam, jadilah Hai Amirul Mukminin. Disebutan wakaf. Hai Amir, ya Amir. Ya Amir. Jadi kalau disambungkan dengan alif lam tu, ya Amirul Mukminin. Bukan kitab ni salah. Maksud kat sini di dalam bahasa Arab, dia wakaf sebut Hai Amir Al-Mu'minin. Jadi kalau dia sambung wasal, ya Amirul Mu'minin. Baik. Setengah daripada orang besar kamu menzalimiku, maka jika engkau melayaniku daripada perbuatannya, kami akan dapat merasai manisnya keadilan. Jadi bila orang Yahudi ni bercakap dengan Amirul Mukminin ni, itu Khalifah Abdul Malik bin Marwan ni, dia tak layan. Beliau tidak berpaling kepadanya. Kemudian dia ulang perkataannya bagi kali kedua. Beliau masih tidak berpaling kepadanya. Pada kali ketiganya dia berkata, Hai Amir Al-Mu'minin, kami dapati dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Kalimullah, iaitu kepada Nabi Musa alaihi salam, bahawasanya imam, iaitu pemimpin, tidak patut bersekutu pada menzalimi seseorang yang diangkat kepadanya. Jika ia tidak menghilangkannya, maka ia bersekutu pada menzaliminya. Di dalam kitab Taurat, bukan dalam kitab Al-Quran. Di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik. Jadi kalau kita jadi seorang pemimpin, kalau nak bagi sumbangan, dapat bantuan daripada kerajaan, diturunkan kepada sekarang, dia edarkan kepada penduduk kampung yang asnaf, yang susah, fakir, miskin. Jadi kebetulan kita tak baik dengan seorang fakir miskin ni, dia tak baik dengan aku, kan? Buat apa aku nak bagi? Maka kita dikira berdosa, tak ada amanah. Baik. Jika ia tidak menghilangkannya, maka ia bersekutu dengan menzaliminya. Apabila Abdul Malik mendengar perkataan itu, ia terkejut dan bangkit serta-merta pergi menemui orang yang menzaliminya. Lalu dilucutkan pangkat dan dikembalikan hak Yahudi itu, dan orang Yahudi itu mengambil mengambil balik haknya. Baik. Iskandar Zulkarnain berkata, Hai hamba Allah, bahawasanya Tuhan kamu itu adalah Allah, yang tiada Tuhan hanya Dia, yang menolong Nabi Nuh setelah sekian lama berlalu masa. Nabi Nuh alaihi salam, dia berdakwah kepada umat dia, berapa orang saja yang ikut? Berapa orang saja. Lalu Nabi Nuh ni mengadu kepada Allah SWT, dan Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, suruh buat buat kapal di atas gunung. Senang kata bahtera yang besar di atas gunung. Allah perintahkan. Jadi umat-umat yang terdahulu ni, zaman Nabi Nuh AS ni, dia tertawakan kepada Nabi Nuh AS. Mana ada orang buat kapal dekat atas gunung, orang buat dekat pesisiran pantai, dia buat dekat atas gunung. Jadi Nabi Nuh AS ni dia tak peduli dengan kata-kata cacian dan sebagainya. Bila siap sahaja bahtera tersebut, maka umat dia yang degil ni, tak nak ikut ajaran Nabi Nuh AS, ada di antaranya membuang najis, buang najis di atas kapal Nabi Nuh AS. Jadi dah penuh najis-najis tersebut kat situ. Maka ada seorang ni, dia ni dah ada cacat, kaki tak ada. Bila dia nak buat hasad dengki dengan Nabi Nuh AS ni, dia nak buang air besar dekat kapal Nabi Nuh ni. Kemudian dalam masa nak buang air besar tu,
dia tergelincir dalam najis tersebut, yang najis yang berada dalam kapal Nabi Nuh AS tu. Dia tergelincir, kemudian dia bangun balik senang saja. Daripada kaki yang kudung tu terus ada. Terus maka dia kabarkan kepada penduduk dia, kampung dia, kaki aku dah ada, kaki aku dah ada. Dia kabarkan kepada penduduk dia. Jadi penduduk dia yang mana ada penyakit kusta, yang mana buta bisu, dia calik najis yang ada di dalam bahtera Nabi Nuh tu sampai kering. Tak ada tinggal satu pun. Kalau ada celah-celah tu boleh kerik-kerik. Jadi bersih terus kapal Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana kena penyakit kusta, terus baik. Yang mana buta, terus boleh lihat dengan celik. Jadi benda ni jangan kita cuba dekat rumah, jangan cuba kat masjid. Ustaz kata Nabi Nuh zaman cerita ni, kurit najis kena calik kat mata terus baik apa semua kan. Jangan buat, saya tak suruh. Ni cerita mengenai dengan zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bila dah bersih, kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam naik dalam bahtera Nabi Nuh tu. Kemudian selamatkan anak dia, selamatkan binatang-binatang dan umat dia, naik dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ketika Nabi Nuh alaihissalam ditimpa hujan, tetapi hujan tu tetap kena Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh terselamat. Orang-orang yang umat yang tak nak ikut Nabi Nuh ni semua terbenam. Lalu Nabi Nuh terlihat anak dia seorang saja tak nak ikut Nabi Nuh alaihissalam, tak nak ikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam panggil anak dia supaya ikut naik. Ayah dia tak nak juga. Lantas dia terbenam dalam banjir yang besar. Bayangkan gunung boleh menjadi banjir. Berapa tinggi banjir tu. Jadi dalam masa banjir tu, jadi binatang-binatang yang naik dalam kapal Nabi Nuh ni buang najis. Jadi Nabi Nuh pun dah pening, bagaimana nak selesaikan ni. Kemudian Allah ciptakan khinzir melalui belalai gajah. Kan? Itu sebab kalau kita tengok hidung khinzir seakan-akan hujung belalai gajah. Belalai gajah hujungnya dua tu, dia punya lubang dua tu kan. Lebih kurang. Cuma yang khinzir ni pendek sahaja. Baik, faham Kemudian sikit lagi yang telah menolong Nabi Nuh setelah sekian lama berlalu, yang menurunkan hujan sebagai minuman kamu apabila kamu memerlukannya, dan kepadanya tempat kembali untuk mengadu apabila kekeruhan. Demi Allah tidak sampai kepadaku sedang Allah Ta'ala mengasihi sesuatu, melainkan aku mengasihinya dan aku akan kerjakannya hingga sampai ajalku. Dan tiada sesuatu yang dibencinya melainkan aku membencinya, dan aku menjauhinya sehingga sampai ajalku. Maksud kat sini, dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan lakukan sehingga ajalnya. Dan sesungguhnya telah dikhabarkan kepadaku bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sukakan keadilan pada hamba-Nya dan benci kezaliman antara setengah dengan setengahnya. Maka binasalah orang yang melakukan kezaliman dan kerosakan di kalangan engkau. Dan sesiapa yang berlaku adil dari kalangan orang yang aku perbesarkannya, maka hendaklah ia duduk bertelekan di dalam majlisku menurut kemahuannya dan yang dicita-citakannya daripada aku apa yang dikehendakinya, maka aku tidak akan mengagalkan cita-citanya itu, dan Allah Ta'ala lah yang membalas perbuatan setiap orang itu. Jadi bila misalnya dia ada jawatan, dia mesti melakukan keadilan. Sama ada jawatan apa sebagainya, mesti melakukan tugasan dalam adil. Contoh dalam, minta maaf saya cakap, contoh dia jadi YB, dia kena adil dengan penduduk dia. Dia jadi apa lagi, pengurusi GPKK, dia kena adil dengan penduduk kampung dia. Dia jadi apa lagi, pengurusi masjid, dia kena adil semua dengan AJK dia, pegawai syarat dia, dengan jemaah dia apa semua. Kalau tak dapat bantuan dan sebagainya kan, dia boleh salurkan, dia boleh buat aduan kepada YB dia dan ketua kampung. Macam tu lah contoh.
Bila nak jadi pemimpin ni, kita mesti adil. Dan dalam keluarga pun kita mesti adil dengan anak-anak. Faham? Apatah lagi kalau yang isteri satu, lebih daripada satu tu kan, 2, 3, 4 tu mesti adil. Mesti ada adil. Jangan tengok yang pertama tu dapat lebih, yang kedua tu tak dapat lebih, tu tak boleh. Sebab kahwin ni mesti kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nafsu. Bila berkahwin kerana nafsu, maka rumah tangga tak akan bertahan. Tiada keberkatan dalam kehidupan sebenarnya. Faham? Kahwin bukan kerana nafsu, kahwin kerana Allah Ta'ala. Cukup sampai itu saja yang saya dapat sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Apa yang baik itu datang pada Allah, kekurangan itu datang pada kelemahan saya sendiri. Maka saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخر لنا معاده للجبال واستحبينا وطير كنا فاعلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم